Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulakan dengan bacaan suratul Kahfi 10 pertama dan 10 yang terakhir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, pertamanya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini, bagi Sayyidul Ayyam, bagi penghulu, bagi sekalian hari, kita diberikan ruang dan peluang untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah. Dan insya-Allah kita bersama pula dalam majlis ilmu dalam ruang masa yang singkat kerana mematuhi SOP dalam masa 30 minit. Mudah-mudahan kita diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam suasana ujian pandemik COVID-19. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, bahawa kita hari ini belum menang lagi dalam melawan COVID-19. Apapun kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar takut kepada Allah. Cuma dalam ruang lingkup batas ikhtiar yang ada pada kita, maka kita kena patuhlah. Khususnya garis panduan SOP yang ditetapkan kepada kita, kerana adalah untuk mengelak daripada mudarat yang besar. Al-darurat tubihul mahzurat. Perkara mudarat mengharuskan yang dilarang. Walaupun di sana macam-macam pandangan yang kita dengar, pandangan yang boleh jadi apa kita sebut mempertikaikan SOP garis panduan yang dikeluarkan oleh Jurukuasa Fatwa negeri-negeri, mengatakan bahawa sembahyang berjemaah berjarak semeter ni tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia adalah perkara yang dilarang dan macam-macam. Maka di sana Jurukuasa Fatwa ada dia punya dalil
Ya. Kerana di sana mengelak mudarat itu lebih besar daripada perkara yang untuk mendatangkan maslahat. Kerana mudarat yang besar itu adalah perkara kedua, khamsah dururiyah selepas daripada menjaga agama. Ya, selepas dari menjaga agama, kita kena menjaga nyawa. Maka apa tu sangatlah patut untuk kita akur dengan SOP yang ditetapkan kepada kita. Kerana lebih lagi pada perkara atau virus yang kita tak nampak. Kalau kita nampak tak apalah. Rimau kita nampak tak apa, kita boleh lari. Singa kita nampak tak apa. Hal ni kita tak nampak kan. Jadi kita kena jagalah, masing-masing jaga kita. Walaupun di situ pun ada hamba Allah yang petikai kita jaga kita tu. Bukan membawa maksud kita jaga kita menafikan Allah jaga kita dah. Kita tetap yakin bahawa Allah jaga kita, sebab itu kita berdoa, tusibu bihi man tasya' wa tasrifu amman tasya'. Ya Allah, Engkau menimpa musibah kepada siapa yang Kau berkehendak, dan Engkau menghindarkan musibah kepada siapa yang Kau berkehendak. Jadi lagu mana pun kita patuh kepada SOP. Kalau Allah berkehendak nak menimpakannya kepada kita, ya kita tidak boleh lari. Demikian juga kita tak patuh ke mana pun SOP. Kalau Allah berkehendak untuk tidak kena kepada kita, ya tidak kena. Tapi menjadi kewajipan kepada kita untuk ikhtiar. Kita tahu begini akan membawa kepada penyakit ini, jadi kita kena hindar. Kita buat juga, iaitu disebut sebagai kita mendatangkan mudarat untuk diri kita. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan. Jadi sebab itu perkara-perkara yang bawa kepada mudarat, maka hukumnya haram. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi bagi yang indah ini, yang singkat, yang boleh kita nak petik daripada suratul Kahfi sambungan, itu insya-Allah kita akan baca dua ayat yang pendeklah huraian dia, dari ayat 50 dan 51 suratul Kahfi, yang menjelaskan golongan yang bersalah kepada Allah ni tidak lain dan tidak bukan kerana diikut iblis. Ya, yang Allah sebut ayat 50 tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Maksudnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan kenangkanlah, ingatlah ketika mana kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Maka kalimah usjud ni kita telah bicarakan sebelum ini, khususnya dalam surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang sama, menjelaskan bahawa bukan sujud makhluk kepada, bukan seperti sujud makhluk kepada Khaliq, iaitu merendahkan diri, sujud merapatkan dahi ke lantai dah. Sujud sebagai tanda hormat, beri hormat kepada Nabi Adam. Fasajadu, pakak sujud, pakak hormat belaka. Illa iblis, melainkan kecuali iblis yang berasal dari bangsa jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Maka dialah sahaja yang telah melanggar perintah Tuhannya. Iblis melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud atau beri hormat kepada Nabi Adam. Kerana pada iblis dalam ayat yang lain menjelaskan iblis berasa dia lebih lagi daripada Nabi Adam. Lebih dia pertama, dia dah hidup dah, dia dah ada lama dah. Nabi Adam baru Allah cipta. Maka dia berasa dia lebih lagi. Yalah macam kita lah. Kan kita dah berumur dah, boleh jadi umur lebih kurang yalah 50-60 tahun. Kemudian mari budak-muda mari kan. Boleh jadi kita akan budak-muda mari tegur kita contohlah. Baru kita akan berasa kan. Tapi dalam tegur tadi pun budak muda tu tadi ada dia punya bahasa lah kan? Bukan kata tak boleh,
Ya, kalau tegur pun dia ada punya kaedah lah. Dia mudah nak tegur lebih berumur daripada dia. Baik. Tetapi dalam peristiwa ini, kerana datang perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Nabi Adam tu baru Allah cipta. Nabi Adam ni bukan melalui proses kelahiran, lahir pada bayi dah, mana dah dewasa dah. Allah bentukkan Nabi Adam, kemudian Allah tiupkan ruh, maka hiduplah Nabi Adam. Kemudian hidup Nabi Adam ni Allah perintah kepada seluruh makhluk, malaikat, termasuk iblis. Jadi sujudlah para malaikat melainkan iblis. Kerana enggan. Dalam ayat dari surah Al-Baqarah sebut aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan iblis. Sebab apa? Wastakbara, kerana dia sombong. Tu. Sombong tu sebab tadi. Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia lebih dulu ada. Kemudian dia taat ni, iblis ni sebelum Allah cipta Nabi Adam ni, iblis ni adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah. Jadi dia berasa macam mana? Tercabarlah begitu. Tercabar pasal dia ni antara, maknanya iblis ni kesalahan besar dia sombong tu, berasa takabur. Dengan segala apa yang dia buat tu, taat dia tu. Ya, patutnya bagaimana pada dia tu, sepatut Nabi Adam hak baru cipta ni hormat pada dia gitu. Tapi sebaliknya perintah Allah. Tapi hal ni dalam ruang lingkup perkara yang bila datang perintah Allah bagaimanapun kena aku. Tak boleh nak lawan. Walaupun pada perkiraan iblis dia kata macam tadi, dia lebih dulu, dia lagi Allah Sayyidina Muhammad, makhluk atau hamba yang taat, betul-betul taat kepada Allah. Tapi Allah cipta Nabi Adam, tiba macam mana lagu ni? Maka satu hak ada takabur dalam dirinya iblis. Baik, maka di sana sifatnya iblis itu yang diikuti oleh umat manusia. Kenapa? Kerana perseteruan iblis dengan manusia ni lah. Iblis serta zuriat dia, generasi dia, syaitan, asyayatin, yang berusaha untuk menyesatkan manusia dengan cara tadilah, ya, dengan cara Allahumma salli ala Muhammad, kufur kepada Allah. Dan setidak-tidaknya sifat hati tadi yang buruk, dia takabur, sombong dan sebagainya yang lain. Baik, maka itu sebagai kita sebutkan iblis ni walaupun sebelum diciptakan Nabi Adam ni makhluk yang taat kepada Allah, dia tidak pernah ingkar. Tapi bila datang perintah ini dia berasa tak patut ni. Gitu, tak patut. Tak patut begini. Sebab gitu, sebab apa dia kata gitu? Tak patut macam ni sebab disebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau cipta aku daripada api, sedangkan ciptanya Nabi Adam daripada tanah. Satu lagi dia berasa dia lebih berbanding adat Nabi Adam, kerana dia daripada api, Nabi Adam daripada tanah. Pada dia tanah ni hina lah begitu. Wahab hina mulia di sisi Allah itu bukan dari penciptaan, bukan dari warna kulit, bukan dari bangsa, malah dari sudut takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah sesungguhnya, yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwanya kepada Allah. Walaupun dia berkulit hitam, gelap sekalipun, tetapi kerana takwa dia lebih mulia, seperti mana Sayyiduna Bilal bin Rabah, Arab Habsyi yang berkulit gelap. Tapi kerana dia benar-benar taat kepada Allah, benar-benar beriman mengesakan Allah Ahad, walaupun diuji, disiksa, tapi tetap dengan keimanan, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada kita berasa ada lebih pada kita tu, maka tu kita nak kena buang. Pasal hak berasa ada lebih itu adalah sifat daripada iblis. Boleh jadi kita belajar sampai PhD, kita berasa lebih sikit.
Maka datang pandangan daripada boleh jadi orang ngaji pondok kan. Dipertikaikan. Betul. Pasal dia kata, wah kau ada PhD, lu tak ada apa, CG pun tak ada kan. Maka pandangan aku lebih kuat. Ada. Apalagi khusus dalam perkara urusan agama. Karena urusan agama ni bukan dinilai menurut kepada kelulusan duniawi, ya, ICJ ke ijazah ke PhD ke. Karena ilmu agama ni, bila mana Allah berkehendak nak beri, maka Allah beri kepada siapa yang Allah berkehendak. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah berkehendak nak beri kebaikan kepada dia, yufaqihu fid din, maka Allah beri dia faham tentang agama. Biarlah dia mengaji pondok pun, lepasan pondok tapi boleh jadi dia lebih alim, lebih faqih daripada orang lepasan PhD. Ya boleh, iya. Karena tu kita bacakan, kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Kalimatu rabbi, ilmu Allah Subhanahu wa taala itu luas. Dan Allah berkehendak nak beri kepada siapa pun ya dengan kehendak Allah. Jangan kita berasa lebih daripada orang lain. Kerana hak berasa lebih-lebih tadi itu mendatangkan Allahumma salli ala Muhammad, kita pelekehlah. Ya. Pelekeh orang lain. Itu seperti mana iblis ni. Dia berasa dia lebih lagi, jadi dia ni sapakan perintah Allah ni. Sebelum ini iblis tak pernah ingkar perintah Allah. Tapi kerana dia berasa ni, dia berasa lebih itu, hak lebih itulah. Kerana dengan lebih itulah yang kufur dia ni. Dan aba wastakbara wa kana minal kafirin, kufur iblis. Kerana dia hak lebih dia tu ya. Sebelum ni taat ni, beribu tahun, beratus tahun ni taat. Tapi kerana hak berasa lebih, hak lebih itulah tak boleh ada perasaan lah. Diri kita kena tutup ataupun kena buang perasaan lebih-lebih tu. Kerana akan mendatangkan tadi. Baik. Kemudian afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Maka dia saja yang melanggar perintah Tuhannya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya. Apakah wajar kamu mengambil iblis dan keturunannya awliya sebagai wali, pemimpin min duni, selain daripadaku, kata Allah. Wa hum lakum adu, sedangkan mereka seteru kamu. Bi'sa lil zalimina badala, dialah seburuk-buruk pengganti bagi orang-orang yang zalim. Jadi Allah tanya ni, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya, apakah kamu nak mengambilnya iblis dan juga zuriat dia syaitan menjadi awliya, wali atau pemimpin bagi kamu, min duni, selain daripadaku, kata Allah. Nak mengambil iblis syaitan, benarlah kita tanya kita, atau aku tak ambil iblis, ambil syaitan. Katanya, mu nak ambil ke iblis syaitan ni jadi pemimpin, jadi wali kamu? Tak mau. Tapi pelaksanaan kita, apa yang kita buat tu, kita ikut dia. Gitu. Tu pertanyaan Allah. Kalau mari tanya kita, memanglah kita akan jawab, ya aku tak ikut iblis. Pasal iblis membawa kepada kekufuran dan membawa kepada waliyadzubillah masuk neraka Allah. Tanya semua tak mahu. Tapi pelakuan kita, pelaksanaan kita dalam kehidupan kita tu hak kita ikut. Allah perintah kita sembahyang 5 waktu, kita tak sembahyang, kita ikut iblis. Allah perintah kita puasa Ramadan, kita tak puasa, kita ikut iblis. Allah larang kita berzina, kita berzina, kita ikut iblis. Begitu. Segala apa yang Allah perintah kita tinggal, segala apa yang Allah larang kita buat, itu kita ikut kepada iblis. Maka termasuk dalam sifat tadilah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat sombong takabur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun kita beribadahlah, kita semayang kita jaga, bagi Ramadan, puasa Ramadan kita jaga, tapi ada sifat iblis ni tersebut tadi, wal iyadu billah. Okay. Jadi Allah tanya kita, jadi pasti kita akan jawab tak mahu.
Kan? Tak maulah nak jadikan iblis, syaitan ni jadi pemimpin, sebab nanti kita akan ikut orang yang kita jadikan pemimpin nanti di hari akhirat. Kita akak siapa yang jadi pemimpin, maka kita akak tu dia akan bersama dengan kita dan bawa kita bersama. Tu sebab itu kesan daripada mengangkat tu pemimpin juga. Jadi di sini kita semua tak mahu belakalah, lagilah iblis syaitan. Tu. Pasal nanti kesan dia nanti bi'sa lil zalimina badala, seburuk-buruk tu. Ya. Bi'sa lil zalimina badala, seburuk-buruk pengganti bagi orang yang zalim. Wa hum lakum adu, sebelum tu, dan mereka yakni iblis dan syaitan itu bagi kamu adalah musuh. Ya. Kerana syaitan ni musuh sejak Nabi Adam lagi lah. Ini musuh yang paling lama lah. Tu. Musuh manusia, musuh yang sebenarnya. Cuma kita tak nampak. Dia mari kodak kita tak nampak musuh yang sebenar. Kerana perseteruan ini antara iblis dengan Nabi Adam ini Iblis bersumpah kepada Allah, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Pasti aku akan menyesat. Bila kata pasti aku akan menyesatkan zuriat keturunan Adam illa qalila, melainkan sedikit. Jadi hak sedikit itulah yang beriman. Daripada ramai manusia, sedikit saja yang beriman. Baik itu disebutkan ramai dalam neraka Allah wal-iyadu billah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang dimasukkan dalam syurganya. Amin. Kerana ya, Allah sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami, wa laqad dhara'na li jahannama, kami sediakan dalam neraka Jahannam katsiran minal jinni wal ins, ramai kalangan manusia dan jin. Jadi ramainya duduk dalam neraka Jahannam. Jadi ramainya hak golongan mana nilah mengambil iblis dan syaitan sebagai aulia. Walaupun boleh jadi pada lisan dia, lafaz dia, wah aku dah ikut, tapi perlakuan dia ikut. Perlakuan dia ikut iblis, perlakuan dia ikut syaitan. Jadi bersamalah ikut syaitan. Ikut mana syaitan kan? Wa kana minal kafirin kufur, kemudian dimasukkan dalam neraka kali ikut. Wal iyad billah. Baik. Jadi musuh yang nyata bagi manusia. Ya, dalam musuh yang nyata tadi itu kerana perseteruan tadi dan sumpah iblis bahawa akan menyesatkan. Jadi ramailah manusia disesatkan oleh iblis wal-iyadu billah. Melainkan orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa dia berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati dia dalam iman, tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatik. Tetapkan hati kami dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Baik, kemudian datang ayat 51 sikit lagi. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Dan aku tidak pernah menghadirkan mereka sebagai saksi dalam penciptaan langit dan bumi. Mereka itu siapa? Iblis, syaitan lah. Iblis serta zuriat dia. Dan tidak juga dalam ciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak pernah mengambil para penyesat itu sebagai pembantu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa Allah tidak menjadikan iblis dan syaitan ini tadi sebagai saksi dalam khalqas samawati wal ard, menciptakan langit, cipta bumi, wala khalqa anfusihim, dan juga dalam saksi dalam penciptaan diri mereka sendiri pun.
Diri mereka sendiri apa tu? Iblis, syaitan tu. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda, dan aku tidak pernah mengambil para penyesat itu sebagai pembantu. Mereka hanya salah satu makhluk dari makhluk Allah sahaja. Mereka tidak mengetahui urusan ghaibnya, dan Allah juga tidak pernah meminta pertolongan mereka. Cuma seperti mana manusia lah. Ya. Allah tidak pernah meminta pertolongan dari manusia, malah manusia ini wajib taat kepada Allah. Samalah, semua makhluk Allah ni wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah pencipta, Khaliq. Walaupun umat manusia ni tidak seorang pun tidak beriman sekalipun, tidak memberi kesan kepada kekuasaan Allah. Baik itu mari sebut tidak ada pertolongan. Bukannya dengan manusia ni beriman maka bertambah, tak. Manusia beriman, manusia itu taat, maka kesan dia kepada manusia tu. Hamba Allah itu beriman, Allah itu taat kepada Allah, kesan dia kembali kepada hamba, tidak kepada Khaliq. Tak ada apa kesan kepada Khaliq. Kesan tu kepada hamba mendapat kebaikan, baik dunia dan juga akhirat. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda, dan aku tidak pernah mengambil para penyesat itu sebagai pembantu. Maka mari persoalan, apakah Allah pernah mengambil makhluk-makhluk yang bukan penyesat sebagai pembantunya? Adakah Allah mengambil pembantu ni? Mari persoalan. Maha suci Allah yang maha terkaya dari semesta alam, lagi maha gagah dan maha kuat. Sebenarnya pengungkapan ini hanya bertujuan mengikuti cara pemikiran kaum musyrikin sahaja, untuk mengesan dan membasmikannya. Kerana orang-orang yang berpemimpinkan menjadikan syaitan sebagai pemimpin dan mempersekutukan Allah dengan syaitan itu telah mengikuti jalan ini dengan berpedomankan anggapan mereka yang karut bahawa syaitan punya ilmu yang amat halus dan kekuatan yang luar biasa. Sedangkan sebenarnya syaitan itu penyesat, dan Allah bencikan kesesatan dan para penyesat. Sebagai satu kita sebutkan balaghah, kiasan lah. Kiasan dan penghinaan lah tu kepada siapa dia? Kepada Allahumma salli ala Muhammad, iblis, syaitan. Ya. Walaupun di sana benarlah tak ada Allah nak perlukan pembantu. Allah tak perlu kepada pembantu, ya. Walaupun di sini sebut aku tidak pernah mengambil para penyesat sebagai pembantu, tetapi walaupun mari pertanyaan, adakah Allah ambil orang yang beriman, orang yang baik, makhluk yang baik sebagai pembantu? Tak juga, ya. Sebagai satu kiasan lah. Nak menghina kepada Allahumma salli ala Muhammad, iblis, syaitan itu sendiri, dan nak menghina kepada siapa dia? Kepada orang yang ikut iblis, syaitan itu. Baik, kemudian jika Allah sekadar mengikut kaedah andaian dan serit sepak terajang perdebatan saja, maka hak ni sebagai inilah, ya kan, kalau dalam politik pun sepak terajang politik pun sakan juga kan. Ni makna Allah Subhanahu wa taala ikut, ya, iramanya Allahumma salli ala Muhammad, musyrikin itulah. Baik, menggunakan penolong-penolong, tentulah dia tidak akan memilih penolong-penolong itu dari golongan penyesat. Kalaulah sekiranya Allah perlukan kepada penolong begitu, ya, maka Allah pastinya tidak akan ambil daripada hak sesat gitu. Tetapi relate dia kepada siapa? Kepada manusia lah. Dan kita perlu kepada aulia yang nak mimpin kita. Maka pasti kita kena cari hak nak mimpin kita ni golongan yang beriman dan bertakwa kepada Allah, bukan nak ambil daripada kalangan yang sesat, yang menyesatkan. Ya, lebih-lebih lagi yang kita sebut tadi, iblis dan juga syaitan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka dua ayat ini menjelaskan kepada kita kehidupan manusia ini
yang sesat, adapun yang lari daripada mengikuti perintah syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, kufur, musyrik, kufur, Allahumma salli ala Muhammad, fasik, asi, ya, pelaku dosa dan maksiat, tidak lain dan tidak bukan datangnya godaan daripada iblis syaitan. Tu. Mana apa ni makna kita kalah dengan godaan iblis syaitan? Kerana kita bersama kita ada hawa nafsu tu. Nafsu itulah. Ya, nafsu itu tempatnya Allahumma salli ala Muhammad, syaitan goda dia. Mari ikut jalan tu. Baik, maka hak nafsu ni benarlah. Bila tanya nafsu kan, yang salah mari tepuk dada, tanya selera. Memanglah selera nak macam-macam. Baik, hak tak boleh pun dia nak juga. Tu. Tanya nafsu dia, tanya diri dia hak tak baik. Nak. Hak tu berlaku zina. Dia ada bini dah. Mari pula ada apa tu kita katakan ada peluang melakukan zina. Tanya nafsu, nak. Tu berlaku zina. Tu. Pasal bila tanya nafsu, memang hak larang pun dia nak. Melainkan tanya iman lah. Tepuk dada tanya iman tu. Iman ia akan saring hak mana hak betul, hak boleh, halal, hak mana hak tak boleh, haram. Jadi iman ini akan buat yang halal ni lah yang boleh, dan dia akan tinggal yang dilarang. Kata. Baik, itu nafsu kita sebut tadi tempat tumpuan iblis syaitan untuk godok. Tu kerana nafsu ni mari belaka tu. Dan nafsu ni kita tak boleh buang. Nafsu ni lah kita makan, minum, kita menikah. Cuma ada batas dia. Bila nak lelaki, nak berhubung lelaki perempuan, ada batas. Iaitu dengan menikah. Kan tu. Nikah. Itu Allahumma salli ala Muhammad, dah cukup seorang, nikah dua. Ada kan? Dibenarkan. Yang mampu, yalah kan? Mampu. Baik. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka dalam kehidupan kita musuh yang nyata, musuh sebenarnya ni iblis syaitan. Maka musuh-musuh yang lain itu adalah dibentuk oleh iblis syaitan ni lah. Musuh-musuh yang lain itu dalam kalangan manusia sendiri pun musuh juga. Dalam kalangan orang kafir pun musuh juga. Cuma ia telah dibentuk oleh iblis syaitan kerana depa tu kufur kepada Allah. Kerana dibentuk oleh iblis syaitan ni menyesatkan mereka. Dan ini juga disebutkan zuriyat keturunan. Juga disebut tentera-tenteranya iblis syaitan. Itu dalam kalangan manusia. Kerana dalam kalangan manusia juga ada yang menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Dulu ayah ping sesat, menyesatkan. Ada macam-macam lagi lah ajaran sesat. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Demikian dua ayat yang kita bicarakan di pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan memberikan kefahaman kepada kita, dan mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang tetap duduk atas jalan Allah. Mudah-mudahan kita dapat menghindarkan diri kita daripada godaan iblis syaitan ini. Kerana iblis syaitan ini senantiasa depa ni nak berkendak nak merosakkan manusia. Kerana kita sebut tadi sumpah perseteruan iblis tu dengan Nabi Adam. Dan sumpah itu Allah rakamkan dalam Al-Quran sebagai nak beri peringat kepada kita. Maka mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang sedikit yang beroleh kemenangan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Sekadar itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina fil qabri munisa fil qiyamati syafi'a wa 'ala as-sirati nura
وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.